Muka surat 70, bab ke-17, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ajarkanlah kepadanya Alkitab, yakni Al-Quran. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendakap aku sambil baginda mendoakan, ya Allah, ajarkannya Alkitab. Bab ke-18, bilakah sah sama', yakni penerimaan hadis kanak-kanak yang belum baligh, Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, katanya pernah aku datang dengan menaiki keledai betina. Pada masa itu aku hampir baligh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu sedang bersembahyang di Mina dengan tidak menghadap ke dinding, dengan berjalan di hadapan sebahagian saf sambil melepaskan keledai betina itu memakan rumput rampai. Terus saja aku masuk ke dalam saf, namun perbuatanku itu tidak ditegur, yakni oleh sesiapa pun. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Mahmud bin Ar-Rabi', katanya aku masih lagi ingat semburan air oleh Nabi SAW dengan mulutnya ke mukaku. Ketika itu aku berumur 5 tahun. Air itu diambil baginda SAW daripada satu timba. Bab ke-19, keluar untuk menuntut ilmu. Jabir bin Abdullah telah merentasi perjalanan selama sebulan untuk menemui Abdullah bin Unais kerana satu hadis. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud daripada Ibnu Abbas bahawa dia, yakni Ibnu Abbas, bertengkar dengan Hur bin Qais bin Hisn Al-Fazari berhubung dengan orang yang dicari oleh Musa. Ibnu Abbas berkata, dia adalah Khadir. Dalam keadaan begitu, Ubay bin Ka'ab lalu dekat mereka berdua. Ibnu Abbas memanggilnya. Mana pula bunyi? Ibnu Abbas memanggilnya. Dia berkata, saya telah bertengkar dengan sahabat saya ini tentang orang yang dicari Musa, orang yang Musa meminta petunjuk jalan untuk menemuinya. Adakah engkau mendengar Rasulullah SAW menyebut tentangnya? Ubay bin Ka'ab menjawab, ya, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, ketika Musa sedang berada dalam satu kumpulan Bani Israel, tiba-tiba datang seorang lelaki. Ini gangguan ya. Balik dah tadi tu. Tubik dah. Ada aja gitu. Nyak boleh. Ubay bin Ka'ab menjawab, ya, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, ketika Musa sedang berada dalam satu kumpulan Bani Israel, tiba-tiba datang seorang lelaki. Dia bertanya, adakah engkau tahu ada orang lain yang lebih alim daripadamu? Musa berkata, tidak ada. Maka Allah mewahyukan kepada Musa, bahkan ada, yaitu hamba kami Khadir.
Musa pun meminta petunjuk jalan untuk sampai kepadanya. Maka Allah memberikan kepadanya ikan sebagai tanda dan dikatakan kepadanya, bila engkau kehilangan ikan itu, kembalilah semula ke tempat, yakni ke tempat hilangnya ikan itu, kerana engkau akan menemuinya, yakni Khadir di sana. Musa pun mengikut kesan ikan yang menggelunsur ke dalam laut. Murid Musa pula berkata kepadanya, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu besar tadi, sebenarnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tiadalah yang menyebabkan aku lupa ikan itu melainkan syaitan. Musa berkata, itulah yang kita cari. Mereka pun berpatah balik mengikut jejak-jejak mereka yang lepas. Kemudian mereka berdua menemui Khadir. Setelah itu berlakulah kisah yang disebut oleh Allah berhubung dengan mereka berdua di dalam kitabnya. Bab ke-20, kelebihan orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu pengetahuannya. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Musa daripada Nabi SAW, beliau bersabda, perbandingan petunjuk dan ilmu yang Allah utuskan aku membawanya adalah seperti hujan lebat yang menimpa bumi. Di antara bumi itu ada yang subur, ia menerima air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput rampai yang banyak. Di antaranya ada yang hanya menampung air tetapi tidak menyerap air. Maka Allah memanfaatkan tanah itu kepada manusia. Mereka dapat minum dan memberi minum kepada ternakan mereka, serta bercucuk tanam dengan air itu. Hujan yang turun itu menimpa sebahagian tanah lain yang merupakan tanah gersang. Tanah ini tidak dapat menampung air maupun menyerap air, sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itulah perbandingan orang yang mendalam ilmunya tentang agama Allah. Allah memberi manfaat kepadanya dengan apa yang Allah utuskan aku membawanya, lalu dia mendapat ilmu dan mengajarkan kepada orang lain. Tanah itu juga merupakan perbandingan orang yang tidak mengangkat langsung kepalanya terhadap ilmu yang dibawa olehku. Dia tidak menerima petunjuk yang Allah utuskan aku membawanya. Abu Abdullah berkata, Ishaq dalam riwayatnya mengatakan, di antara tanah itu ada sekumpulan tanah yang menerima air. Qa' ialah tanah lapang yang menakung air, dan as-saf-saf ialah tanah rata. Bab ke-21, kehilangan ilmu dan berleluasanya kejahilan. Rabi'ah berkata, tidak sepatutnya seseorang yang mempunyai sedikit pun ilmu mensia-siakan dirinya, yakni hidupnya. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara alamat kiamat ialah ilmu dihilangkan, kejahilan menjadi teguh, arak diminum, dan perzinaan berleluasa. Hadis yang ke-80 daripada Anas bin Malik, beliau berkata, pasti akan kuceritakan kepadamu satu hadis yang nanti tidak ada sesiapa pun sesudahku akan menceritakannya kepadamu. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, di antara alamat kiamat itu ialah ilmu berkurangan
kejahilan berleluasa, perzinaan berlaku secara meluas dan terbuka, perempuan lebih ramai daripada lelaki, sehingga 50 orang perempuan akan dijaga oleh seorang lelaki. Sekat tu dah. Ini masih lagi masalah ni kita ni. Baru ni sebelum nikah kita sudah jumpa ada hadis Ibnu Abbas ni. Di bawah ni dalam bab selepas ni, dalam bab, dua bab selepas ni, al-khuruj fi talabil ilm, keluar untuk mencari ilmu. Imam Bukhari sebut pula hadis tu. Sebelum pada ni sudah sebut dah. Hadis cerita iaitu pemergian Musa ke laut untuk bertemu dengan Khadir, dan seterusnya sebelum pada tu kan. Di bawah bab itu Imam Bukhari telah mengemukakan hadis Pak Nabi Musa pergi berjumpa dengan Khadir, itulah juga. Itu juga. Di situ kita nampak cerita Khadir itu. Ceritanya ialah sebenarnya berkaitan dengan pertengkaran ataupun perbincangan yang berlaku di antara Ibnu Abbas dengan Hur bin Qais bin Hisn. Situ. Perbincangan di antara Ibnu Abbas dengan Hur bin Qais. Bila begitu, dia nak dapat keputusan yang pasti tu hak siapa hak betul. Sebab seorang itu kata yang dimaksudkan dengan orang yang dituju, dicari oleh Nabi Musa itu ialah Khadir, dan Musa itu ialah Musa Bani Israel. Ibnu Abbas kata begitu, Hur tidak kata begitu. Jadi Hur ni dia tidak kata begitu, dia berpendapat lagu lain. Bila Ubay bin Ka'ab lalu di situ, dia pun tanya, mereka pun tanya, adakah dia telah mendengar apa-apa daripada Nabi SAW berhubung dengan perkara ni? Ubay bin Ka'ab kata ada. Dia pun cerita. Jadi dalam cerita dia tu membenarkan pendapat Ibnu Abbas, pendapat Ibnu Abbas. Ini membenarkan pendapat Ibnu Abbas. Hak Ibnu Abbas kata tu betul. Hak Ibnu Abbas kata tu, hak itulah hak betul. Bila begitu, Imam Bukhari buat mari bab lain pula. Buat mari bab lain pula di sini hari ni, iaitu bab Nabi SAW kata ni berupa doa lah. Allahumma allimhul kitab, ya Allah ajarkan kepadanya kitab. Kitab yang dimaksudkan ini Quran. Quran. Apa maksud Imam Bukhari buat ni? Dia nak cerita kelebihan, satunya kelebihan ilmu kitab itu. Ilmu tentang Quran ini satu ilmu yang istimewa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nak ceritanya kelebihan Ibnu Abbas